Hi guys, welcome back. Hari ni saya akan buat a new video. Sebenarnya tajuk ni saya dah buat pun dalam versi bahasa Inggeris. Tapi disebabkan ramai yang minta untuk saya buat semula dalam versi BM, so saya akan buat benda yang sama dalam versi BM. So topik kita hari ni adalah pengaratan besi. So guys, I harap kamu orang follow the entire of the series until to the end ya. Guys, bila saya cakap besi, first thing kan, bila saya cakap besi, besi tu apa? Besi also known as kalau kita tengok is a Fe. So bila cakap besi karat, dia adalah satu proses di mana Fe akan bertukar daripada Fe bertukar jadi Fe2+ dan Fe2+ akan bertukar jadi Fe3+. Inilah yang dipanggil sebagai satu proses pengaratan. Okey, di mana daripada sini dia bertukar sini ke sini. Ini adalah proses pengaratan. Okey, and also kamu kena ingat dia, students, kalau kita cakap pengaratan besi, okey, kalau dia adalah pengaratan besi, besi adalah satu ion yang paling stabil. Dia paling stabil. Okey, di mana once dia dah jadi karat, dia susah nak reverse balik untuk jadi besi yang tulen. Sebab tu dalam proses pengaratan besi, once dia dah karat, tak ada cara lain. Kita kena potong bahagian yang karat, kita buang bahagian yang karat, kita gantikan dia dengan bahagian, kita welding dia balik dengan besi yang lebih elok. Jadi sebelum tu juga kamu kena tahu ya guys, besi ni kalau dia ion Fe2+, warna dia adalah warna hijau. Okey, kalau dia betul-betul dah karat, kalau kita tahulah, kalau dia betul-betul dah karat, warna dia adalah warna perang. Mana brown color? Dia akan jadi warna perang. So kena ingat ya, sebab itulah besi berwarna besi yang karat berwarna perang. Sebenarnya kan pengaratan besi ni guys, dia adalah sebenarnya still under topic redox. Dia adalah satu redox. Bermaksud dalam chapter ni, kamu kena ingat bila saya cakap dia adalah pengaratan, maksudnya pengoksidaan dan penurunan akan berlaku serentak. Oxidation dan reductions occur simultaneously. Ingat dalam kelas yang sebelum ni, video dalam sebelum ni pun saya dah pernah cerita, kalau dia adalah pengoksidaan dan reduction, penurunan, kita akan panggil dia oil rig. Oil rig. Apa yang dalam bahasa Inggeris ya. Ini adalah dalam bahasa Inggeris, di mana oxidation is lose electron and reduction is gain electron. So dia melibatkan pemindahan elektron daripada satu unsur ke satu unsur. Guys, di mana? Apa syarat-syarat nak bagi dia karat? Saya suka guna banyak warna ya guys. So syarat-syarat dia, first of all kita tengok guys, ada yang cakap bila ada je besi dia akan karat. Betul, tapi kalau ada je besi dia karat, kenapa kereta kita tak karat? Sebenarnya kan pengaratan suatu logam ni, dia sebenarnya dimulakan apabila kita calarkan permukaan logam tersebut. Bila kita calarkan dia dengan permukaan dia something, maka pengaratan mula akan berlaku. Jadi once kita bagi pengaratan besi, okey. So apa yang akan berlaku adalah syarat-syaratnya mestilah kena ada besi, ferrum. Ini syarat pertama, kena ada besi. Okey. So lepas itu kalau nak berlaku pengaratan, you mesti dedahkan dia dengan oksigen. Okey, yang ketiga mesti ada kehadiran air. Kehadiran air tu wajib. Bila tiga benda ni dah ada, syarat dah cukup, maka dia akan mula karat. Okey, apa tu karat? Saya dah cakap kan, karat adalah mesti Fe3+.
Fe3+. Maka as you can see over here, bila dia gabung dengan tiga benda ni, dia akan jadi Fe2O3 dot XH2O. So dalam video ini adalah aim kita. Kita akan belajar macam mana besi karat boleh jadi ini. Itu adalah benda yang kita nak aim untuk this part. Okay, guys, let's slowly kita pergi Okay, untuk ni step by step please listen guys. Yang tadi saya ada tuliskan Fe2O3 dot XH2O. Ini dipanggil sebagai karat. Tapi apa nama saintifik dia? Karat. Okay, so nama saintifik kepada benda ini adalah ferrum 3. Kenapa 3? Sebab dia Fe3+. Dan oksida, okay, terhidrat. Ferrum 3 oksida terhidrat. Okey, jadi ini adalah apa yang kita nak aim untuk kelas ini dalam video ini. Kita katakan guys, you ada satu permukaan besi. Tapi kamu calarkan permukaan besi tersebut dan lepas dah calar yang macam ni, yang ada bengkok tu dalam tu, itu adalah tercalar. Lepas tu petang tu pula hujan lebat. Hujan. Bila saya cakap hujan, dia adalah H2O. Di mana ini adalah titisan air. Di luar titisan air, of course lalu air ni terdedah dengan permukaan udara. Udara kita pula penuh dengan oksigen. Guys, kita dah ada besi, kita dah ada air, kita dah ada oksigen. Maka syarat dah cukup untuk berlaku pengaratan. Guys, saya akan guide kamu one by one. Dengar sebelum tu kamu kena tahu iaitu pengaratan. Pengaratan ialah satu tindak balas. Dia adalah tindak balas. TB ni bermaksud tindak balas Redox. Okey, dia adalah redox yang berlaku. Okey, siapa nak tulis dia punya maksud bolehlah secara perlahan. Okey, dia berlaku secara perlahan. Tak adanya kita beli kereta hari ni, esok dah karat penuh. Tak ada. Sebab pengaratan adalah satu tindak balas yang sangat perlahan. Dia mengambil masa yang lama untuk berlaku pengaratan itu berlaku. Jadi once dia dah mula karat, you kena pula jaga permukaan kereta tu. Kalau kau biar je, kalau kita biar je, dia akan mula karat dengan lagi teruk. Jadi what happened? Let's look the diagram. Jom kita tengok gambar aja ni. Starting pointnya dekat sini. Fe ini yang menjadi permulaan. Di mana Fe ini akan berlaku pengoksidaan. Dia akan mula berlaku pengoksidaan. Ingat lagi, bila saya cakap pengoksidaan, dia derma elektron. Dia derma elektron. Okey. Dan kalau nak tahu bahagian ni, boleh rujuk kat video saya yang sebelum ni. Okey, bila dia derma elektron, tengok sini dia akan jadi Fe, Fe dan dia derma elektron jadi Fe2+. Ingat guys, one by one. Bukan dia derma elektron terus jadi Fe3+. Tak. Dia mula jadi Fe, lepas tu dia bertukar jadi Fe2+, dan akhirnya dia jadi Fe3+. Dan ini tak seimbang. Maka saya letak elektron. If you look over here guys, dia daripada kosong, dia jadi 2 positif. Kosong jadi 2 positif. Maka ini adalah satu proses pengoksidaan. Guys, kalau nak berlaku redox, kan? Kalau nak berlaku redox, pengoksidaan dan penurunan kena berlaku serentak. Disebabkan Fe derma elektron, mestilah satu elemen tu kena menerima. Bila saya derma, kamu kena terima. Saya derma elektron, kamu terimalah elektron. Maka bila H2O yang ada di dalam ini, okay, yang H2O dengan O2 tu menerima elektron, dia terima elektron. Jadi saya guna pen lain. Okey, bila dia terima elektron, maka dia mengalami penurunan. Maka berlaku pengoksidaan dan berlaku penurunan. Maka ini adalah satu contoh redox. Tapi apa persamaan kimia dia? Let's look at here.
So, bila H2O dengan oksigen, dia terima elektron. Guys, kalau kamu tengok betul-betul, ini adalah persamaan elektrolisis yang kita pernah belajar kan, yang OH tu. Yang OH, dia elektrolisis yang dia jadi H2O dengan O2 semua tu kan. Dia sebenarnya benda yang sama, cuma dia terbalik. Ini untuk elektrolisis. Yang sini pula sekarang saya tengah bincang redox. Dia terbalik, dia reverse. Maka dalam kes ini dia akan menghasilkan OH-. Dia menghasilkan OH-. Bila dia menghasilkan OH-, tapi persamaan ini tak seimbang. Ini tak seimbang. Maka I'm gonna put 2 di sini, 4 di sini dan 4 di sini. Seimbang tak? Jom kita check. Ya, dia seimbang. H2O, 4 elektron, oksigen dan OH-. Very good, guys. Ini satu pengoksidaan, satu penurunan. Ini juga kadang dia panggil sebagai persamaan setengah. Persamaan setengah. Ini persamaan setengah dan satu lagi persamaan setengah. Bolehlah kita gabung persamaan setengah ni supaya dia menjadi persamaan keseluruhan. Keseluruhan. Dalam kes ini jaga-jaga. Jaga-jaga. Kenapa? Ini 4 elektron, sini 2 elektron. Dia tak seimbang. Disebabkan dia tak seimbang, kita akan darab dia dengan 2 sebab saya nak buat persamaan keseluruhan. Maka saya dapat 2Fe jadi 2Fe2 plus tambah 4 elektron. Finally, elektron dah sama. Bila elektron dah sama, saya boleh potong dan potong. And final equation 2Fe plus 2H2O plus O2, dia akan bagi Fe2 plus 4OH minus. Ini juga dipanggil sebagai persamaan ion. Persamaan ion. Okey? Tetapi, guys, bukan ini yang kita nak cari. Ini baru Fe2 plus. Maka kita move forward. Kita ambil equation ni. Ada satu benda yang kita kena tahu. Satu benda yang kita kena tahu adalah Fe2 plus yang saya dapat ni, dia kurang stabil. Dia kurang stabil. Dia kurang stabil. Maka disebabkan dia kurang stabil, yang mana lebih stabil? Kita akan tukarkan dia jadi Fe3 plus. Ini yang paling stabil. Sebab tu benda yang karat tak kembali jadi besi baru. Sebab dia dah one way direction. Dia pergi tak kembali. Jadi kan guys, tengok sini. Sebelum itu, tengok sini betul-betul. Nampak tak ada Fe2 plus? Ini kan OH minus. Satu charge positif, satu charge negatif. Of course lah, positif dengan negatif dia tertarik antara satu sama lain. Dia tertarik melalui daya tarikan elektrostatik. Dia ada elektrostatik. Bila dia tertarik, tengok sini anak-anak. Fe2 plus and you have, dekat sini tak seimbang yang tadi. Saya lupa nak letak 2. Okay, good. Dekat sini pun saya lupa nak letak 2. Okay, good. So, you have a 2Fe dan 4OH minus. Kita boleh gabungkan. Dia sebelum tu, nampak? Dia ada 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dengan 4 ni kita boleh faktorkan. 2 letak luar, kurungan Fe2 plus 2OH minus. So, akhirnya, belum lagi akhir pun, ini dengan ini boleh gabung. Maka dia jadi 2Fe OH
2. Inilah jawapan dia. Maksudnya, ion ini telah bertukar jadi iron hidroksida. Besi hidroksida. Okey, dia bertukar menjadi besi hidroksida. Ini dipanggil sebagai ferrum 2 hidroksida. Okey, tapi ingat dia tak stabil. Jom kita stabilkan dia. So kita pergi kat sini. Ingat lagi kan equation ni? Equation kat atas ni. Okey, saya akan tulis balik. Dia jadi macam ni. 2 Fe plus 2 H2O plus O2 bertukar, dia jadi gabung jadi itu kan. 2FeOH2. Ini dipanggil persamaan yang baru je saya buat ni. Ini dipanggil sebagai persamaan kimia. Tapi saya bukannya nak cari persamaan kimia. Saya nak persamaan redox. Redox adalah karat. Karat adalah Fe3+. Maka kamu kena ingat FeOH2 ni dia tak stabil. Yang stabil Fe3+. Dia bertukar jadi Fe3+. Maka dia Fe3+ tu apa? Karat. Karat tu apa? Dia jadi Fe2O3 dot XH2O. Sekejap. Ramai pelajar, dia keliru, dia tanya saya. Ramai yang tanya saya, cikgu, why it is X? Why it is X? X ini adalah satu unknown yang kita tidak tahu berapa nilai dia. Untuk level SPM kita tak kira. When you go to higher level kita kira. Maksudnya korang setuju tak dengan saya? Kalau dia nak karat, dia perlukan air. Tetapi soalannya, kalau dia nak karat, dia perlukan air, berapa banyak air yang diperlukan? Kita tak tahu. Kita tidak tahu. Memang diperlukan air untuk karat. Tetapi berapa air? Tak tahu. Sebab tu saya letak X. Unknown. Saya tidak tahu. Maka, saya tulis balik equation yang warna hijau ni. Dia jadi 2Fe plus 2H2O plus O2. Dia jadi, yang hijau ni dia telah tukar jadi ini. Fe2O3 dot XH2O. Tadi saya dah bagikan. Nama untuk ini adalah, tadi awal-awal kelas tadi saya dah bagi tahu dah. Dia adalah ferrum 3 oksida dan terhidrat. Ramai yang tanya saya, apa maksud dot ni? Dot ini, dot yang saya guna ni lah merujuk kepada terhidrat. Dot itu merujuk kepada terhidrat. Jadikan guys, again kita ada 2Fe plus 2H2O plus O2 give you Fe2O3 dot XH2O. Masalahnya tak seimbang. Dia belum lagi seimbang. 2Fe, saya guna pen lain 2Fe, 2Fe is sama. Tapi, tengok kat sini. H2O ini depan dia ada 2. H2O depan dia tu ada 2. Tapi dekat sini X. Dia tak seimbang. Macam mana nak seimbangkan dia? Tapi before that ada oksigen juga tak seimbang dalam kes ni. Maka saya letak 2 di sini. Guys, saya letak 2 di sini. Kenapa saya letak 2? Supaya imagine yang ni tak ada. Okay, ini tak ada. Sekarang 2 darab dengan H2O, you dapat 2 H2O. Betul? Tetapi sekarang dia ada X.
Maksudnya 2Fe tambah 2H2O tambah O2 dia bagi 2Fe2O3 XH2O. Dot, jangan lupa. Jadi bila ini darab ni dia jadi 2X. Betul? Maka you kena letak X di sini supaya dia seimbang kiri dan kanan. Tapi tengok bilangan Fe. Dia jadi 4. 2 darab 2, 4. Maka potong ni jadi 4. Dan oksigen dia 2 darab 3, 6. Okey. 2 darab 3 dia jadi 6. Maka 6 oksigen. Letaklah 3 di sini. 3 darab 2, 6. Therefore, finally, guys. Final persamaan karat persamaan karat kita ni adalah 4Fe plus 2XH2O plus 3O2 bagi kamu 2FeO3 dot XH2O. Bingo. Inilah persamaan karat yang kita kena tahu. Okey. Dan juga guys, kembali kepada lukisan yang kita lukis awal tadi. Yang ada karat tu kan, yang gini. Yang ni kan, kita ada air di atas, H2O. Dan ada O2 and O2. Ni kan persamaan redox. Bila dia persamaan redox, kita kena tahu anode dan cathode. Kita kena tahu anode dan cathode. Okey, ini Fe. Jadikan guys, imagine saya bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Bahagian yang hujung ni dengan hujung ni, sama je. Dan dia ada bahagian ni. Kita ada 3 bahagian. Yang bahagian hujung dengan hujung ni, ini dipanggil sebagai cathode. Ingat, redox cathode adalah terminal positif. Dia adalah terminal positif. Okey. Dan juga dekat sini pun dia terminal positif. Okey. Di mana? Yang dekat sini ni, yang masuk dalam ni, yang sempit ni, ini adalah anode. Sekejap lagi saya bagi tahu kenapa. Terminal negatif. Negatif. Therefore, look at here. Kenapa dia negatif? Ini adalah sebab, kalau perasan tak, dekat tempat yang negatif ni, dia terdedah kepada oksigen yang lebih banyak untuk masuk. Dia ada banyak tempat untuk oksigen masuk. Tapi tempat yang sempit ni, oksigen nak masuk sangat susah. Tempat anode tu. Jadi, apa yang kita boleh terang adalah dekat kawasan di mana kepekatan oksigen adalah lebih tinggi. So, dia kaya dengan oksigen. Okey? Dia kaya dengan oksigen. Di mana kita tahu oksigen kan diterima elektron, menerima elektron. Ya, disebabkan dia terima elektron lah, dia jadi cathode. Kalau kamu tengok balik, nanti buat revision, tengok video saya, voltaic cell, tempat yang terima elektron itulah adalah jadi cathode. Dan, maka dia menerima elektron, diturunkan. Okay, reduction, diturunkan kepada ion hidroksida. Yang ni guys, please tengok balik tempat yang voltaic cell yang saya dah buat video sebelum ni. Jadi tempat yang kiri dengan kanan ni adalah nak explanation sama. Tengok dekat anode. Kalau kita tengok dekat anode pula, dekat anode ni ia adalah kawasan
di mana kepekatan oksigen adalah lebih rendah. Jadi kurang oksigen lah. Maka apa yang berlaku? Ferrum mengarat melalui proses pengoksidaan. So you must know untuk membentuk ion Fe3+. Jadi guys, apa yang saya nak cakap, you nak tahu anode ataupun cathode, dia bergantung kepada dia punya reaction tau. Dia pergi kat mana, elektron keluar, siapa terima. Reduction is oxidation. Ingat lagi oil rig yang saya dah ajar, di mana oxidation is lose electron, reduction is gain electron. Maka dari situlah kita boleh tahu mana satu anode dan cathode. So thank you so much for watching my video. So kalau boleh subscribe and share this video with your friend. Okay, those yang tak kenal saya ialah Dr. Hussein Haniba, Hussein. Most probably you are watching my YouTube channel. My YouTube channel is my name, and my Instagram ID is drhussein_chemistry. Okay, you boleh follow kat Instagram saya juga untuk further communication. Ini adalah IG saya. Thank you so much and please do support me. Bye.